Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, hayatikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan, janganlah kita lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat meneruskan kehidupan kita walaupun kita ditimpa dengan berbagai ujian, ya, seperti pandemik COVID-19 ini, tapi alhamdulillah ianya tidak menghalang kita untuk terus beribadah, khususnya pada bulan yang mulia, iaitu pada tahun ini bulan Ramadan. Baik, pada hari ini saya suka untuk menyentuh tentang malam Lailatul Qadar, ya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, ayat yang biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita akan lihat dulu ayat yang terawal, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa dia malam Lailatul Qadr ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini ada ulama menyebutkan bahawa bukanlah 1000 bulan tepat itu 1000 bulan, tetapi 1000 bulan itu nak menunjukkan bahawa betapa besarnya, ya, nilai 1000 tu kalau kita dengar dengan jumlah wang tu banyak dah, ya, tapi dengan nilai 1000 inilah yang menunjukkan bahawa betapa besarnya kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadr itu dengan maksud kemuliaan ataupun hukum dan ketetapan. Malam ini tadi, al-lail ni bermulanya apabila terbenamnya matahari hinggalah terbitnya fajar. Jadi Ibnu Al-Jauzi telah menyusun beberapa pandangan ulama. Yang pertamanya, beliau mengatakan ada ulama mentafsirkan Lailatul Qadar ini membawa maksud agung. Maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu pada malam yang agung, pada malam yang banyak kelebihan padanya. Yang kedua, maksud Ibnu Al-Jauzi menggariskan yang kedua adalah maksudnya sempit. Maksud Lailatul Qadr, malam itu malam yang sempit. Sempit sebab apa? Tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat, dan juga ruh ini ada ulama kata malaikat Jibril. Jadi kita akan terangkan lebih detail. Bila turunnya para malaikat ini sehingga menyebabkan bumi ini menjadi sempit, dengan mereka membawa rahmat, nak kata begitu besarnya rahmat Allah Ta'ala beri pada malam tersebut. Yang ketiga, maksud Lailatul Qadar itu maksudnya hukum ataupun ketetapan. Yang keempat, maksudnya adalah Lailatul Qadar ini siapa yang tidak mempunyai kemuliaan dalam diri dia, bila malam tiba malam Lailatul Qadar, bila dia buat ibadah pada malam Lailatul Qadar ini, maka dia akan dapat kemuliaan pada malam tersebut. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa malam tersebut diturunkan kitab. Ini jelaslah. Baik, ayat yang seterusnya, ayat yang keempat dan juga kelima itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Telah diturunkan malaikat dan juga ar-ruh padanya dengan izin Allah, dan sejahteralah ia sehingga terbitnya fajar. Ada ulama menyebutkan bahawa dia adalah daripada malaikat Jibril, dan Al-Mawardi mendefinisikan dia kepada tiga. Yang pertama, ar-ruh itu ialah malaikat hafazah, nama dia. Yang kedua, mungkin juga dia adalah salah satu malaikat yang sangat hampir kepada Allah, dan dia adalah
yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mungkin juga dia bukan daripada malaikat, sebab Allah Ta'ala dah sebut tanazzalul malaikah waruh. Mungkin juga ruh tu bukan daripada malaikat, tapi dia adalah daripada makhluk Allah yang merupakan tentera, tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan seterusnya adalah bila berlakunya Lailatul Qadar. Yang pandangan yang pertama, yang paling masyhur adalah 27, pada malam 27. Ini adalah daripada riwayat Abu Ka'ab, Muawiyah, yang disokong oleh Ibnu Abbas dan juga daripada Ibnu Umar. Ya. Pandangan yang kedua mengatakan pada malam 23. Ini adalah pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Ibnu Khuzaimah dan juga At-Tahawi. Kemudian pandangan yang ketiga iaitu pada malam 21. Ini juga adalah daripada pandangan Imam Syafi'i berdasarkan pada riwayat Ibnu Mas'ud. Dan pandangan yang keempat pula mengatakan pada malam 24. Ini adalah daripada riwayat Ibnu Abbas. Dan pandangan yang terakhir mengatakan pada akhir malam Ramadan. Pada malam akhir Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini berdasarkan kepada Muawiyah. Jadi kalau kita amalkan pada 10 malam itu, sepanjang 10 malam tu kita buat betul-betul, sebenarnya bukan 10 malam tu je, memang daripada awal lagi dah kita kena buat. Cuma fokus ni pada 10 malam itu. Kalau kita buat seluruh 10 malam itu, hati kita akan yakin bahawa kita memang dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kita pilih-pilih je, contoh kita pilih malam 27 je lah, jadi hati kita tetap akan rasa betul ke ni? Maknanya kita tak yakin. Jadi untuk yakin diri kita, buat je lah 10 malam itu. Bukannya Allah tak kira hari-hari lain tu, Allah Ta'ala tetap kira hari lain tu. Maka kalau kita dapat salah satu daripada 10 yang kita buat tu, kita buat 10 itu, kita akan yakin bahawa kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang menjadi persoalan kita ni, apa beza Lailatul Qadar dengan 17 Ramadan? Jadi sebenarnya ada 3 peringkat yang kita kena faham. Peringkat penurunan Al-Quran. Peringkat yang pertama, turunnya Al-Quran itu secara secara sekaligus. Yang kedua juga secara sekaligus, dan yang ketiga secara berperingkat. Yang pertama, yang kedua sekaligus, yang ketiga secara berperingkat. Yang pertamanya turunnya Al-Quran daripada Allah di Luh Mahfuz. Luh Mahfuz ni tempat yang paling tinggi, tempat yang syaitan memang tak akan sampai kat situ. Jadi ini adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia turun secara sekaligus. Kemudian peringkat yang kedua secara sekaligus daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu di langit dunia. Dia turun sekaligus. Dan yang ketiga daripada Baitul Izzah dia turun ke bumi, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi turun secara berperingkat ini selama 23 tahun. Jadi turunnya yang pertama daripada Baitul Izzah kepada Nabi yang dibawa oleh malaikat Jibril itulah pada malam 17 Ramadan yang dinamakan Nuzul Quran yang kita sambut tu kan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebab itulah dia jadi rahsia, sebab kita tak tahu bila. Jadilah sebab tu adalah banyak pandangan ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ini pada malam-malam sekian. Tapi yang penting bagi kita mesti teruskan ibadah sepanjang bulan Ramadan dan lebihkan sikit pada malam 10 malam yang terakhir. Jadi jelas dah kita tentang Lailatul Qadar. Seterusnya ibadah-ibadah yang utama yang kita kena amalkan lebih khususnya pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Tadarus, baca Quran, zikir itu kita kena amalkanlah setiap masa. Bukan dalam bukan dalam bulan Ramadan pun kita memang kena amalkan. Tapi satu amalan sunat yang tidak ada di bulan lain, yang hanya ada pada bulan Ramadan, iaitu solat sunat tarawih. Jadi kita kena lebihkan. Nak lebihkan macam mana? Sebab ada kata 8 rakaat, ada kata 20 rakaat. Jadi saya jelas secara ringkas supaya kita dapat amal dengan tenang, ya. Okey, tentang bilangan rakaat ini, ulama menyatakan bahawa tidak ada bilangan yang khusus, ya. Kerana dia termasuk di dalam amalan yang sunat. Bila masuk amalan sunat, kita nak buat banyak mana pun tidak ada masalah. Kita nak buat sikit pun tak ada masalah, kita nak buat banyak pun tak ada masalah, kerana dia berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beberapa pandangan ulama, contohnya Imam Asy-Syafi'i,
Ulama-ulama ada beri perbahasan lah tentang beberapa bilangan rakaat, tapi mereka tidak ada perbalahan. Mereka cuma menyatakan pandangan mereka berdasarkan situasi ketika itu. Contohnya, Imam Syafi'i pada zaman dia tu, dia lihat beliau kata pada di Madinah orang-orang membuat solat sunat tarawih ni sebanyak 39 rakaat. Itu di Madinah. Tapi di Mekah ketika itu orang buat 20 rakaat. Tapi Imam Syafi'i kata dia lebih suka yang 20 rakaat itu. Jadi persoalannya, kenapa ada perbezaan? Kerana di Mekah ini dia sikit 20 rakaat nak dibandingkan dengan Madinah yang 39 rakaat. Sebab apa? Sebab di Mekah mereka ini dah ada tawaf. Jadi mereka buat solat sunat tarawih 20 rakaat dan mereka tawaf. Mereka ada ibadah itu. Tapi di Madinah mereka tak ada tawaf. Jadi sebab itulah mereka panjangkan solat tarawih mereka. Kalau kita buat 8 rakaat, maka panjangkanlah sikit bacaannya kalau imam, ataupun kita solat bersendirian kan. Kalau kita pilih untuk buat solat 8 rakaat, kita baca panjang. Dan kita buat, kalau kita nak buat 20 rakaat, kita nak dapat kelebihan banyak sujud, maka kurangkan bacaan, pendekkan bacaan. Jadi kita meraihkan kedua-dua, bukan kedua-dua, banyak sebenarnya pandangan, kita raihkan semuanya. Ada yang kata 8 rakaat, ada yang kata 20 rakaat, ada yang kata 36, ada yang kata 39. Jadi kita raihkan semua. Kemudian bilangan rakaat pada zaman Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Hujahnya sama je dengan Imam Syafi'i yang mengatakan di Mekah 20 rakaat dengan alasan mereka ada tawaf. Jadi di tempat Umar bin Aziz ni tak ada tawaf. Nak tawaf macam mana? Sebab mereka di luar Mekah. Jadi mereka panjangkan sedikit solat tarawih itu untuk mendapat kelebihan yang lebih. Kemudian mazhab Maliki juga menyebutkan bahawa mereka sunat buat solat sunat tarawih ni sebanyak 20 rakaat. Dan salah seorang imam besar mazhab Syafi'i, Imam As-Suyuti, menyatakan bahawa Nabi SAW tidak menetapkan sebarang bilangan rakaat. Walau bagaimanapun, yang sabit daripada Nabi kata solat sunat malam masna, iaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Kita nak buat banyak mana pun terpulang, tapi yang penting kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan ibadah-ibadah yang kita boleh buat pada bulan Ramadan. Dan kita pun kena perbanyakkanlah, bukan sekadar malam Lailatul Qadar saja. Itu kena lebihkan lagi lah. Tapi kita kena ambil perhatian lebih awal lagi. Mula 1 Ramadan itu, kalau boleh daripada sekarang lagi tuan-tuan. Kalau kita sebelum ni kurang ibadah, kita kena lebihkan ibadah lagi. Dan bila masuk di bulan Ramadan, kita dah bersedia dengan ibadah yang lebih banyak. Jadi cukup sekadar itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.